Salam sejahtera. Saya Anusila, anak perempuan Madare dari kohort 4. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai tajuk Sistem Tulisan Sanskrit oleh Tamadun India. Tulisan adalah satu bentuk penyebaran komunikasi sehingga hari ini. Ini terjelas menerusi sejarah keturunan manusia yang berkomunikasi. Insan bermula dengan pelbagai tahap di dalam pembangunan dan kepesatan zaman dahulu. Tulisan merupakan salah satu contoh kebudayaan pada zaman dahulu. Tulisan berpangkal sejak 5,000 sebelum Masihi dan sedang lagi digunakan setakat kini. Pada mulanya, tulisan dipahati dalam bentuk gambar, simbol atau berbentuk pepaku. Tulisan-tulisan ini dipaparkan untuk mengkabarkan sejarah dan kejadian sesuatu perkara di zaman prasejarah. Tulisan prasejarah pada mulanya ternyata tidak teratur dan lambat laun rupa serta ukiran gambar tersebut menyatakan wujudnya ekoran tulisan. Sistem tulisan ialah segolongan daripada penyebaran ilmu pengetahuan dalam proses perkembangan tamadun, antaranya bahasa yang paling tertua ialah bahasa Sanskrit. Di sini ada beberapa peranan sistem tulisan dalam tamadun. Sebagai catatan peristiwa prasejarah, mencatat adat keagamaan, sebagai mencatat tertib undang-undang, penyebaran ilmu pendidikan, mencatat rekaan kesusastraan dan kesenian, mencatat hal-hal pentadbiran, mencatat hal-hal ekonomi dan urusan pahlawan. Tamadun India. Tamadun India adalah sebuah tamadun yang paling tertua dan memiliki keunikan tersendiri yang dapat dilihat dalam tradisi kebudayaan yang kekal selamanya tanpa banyak perubahan. Tamadun ini wujud semenjak tahun 2500 sehingga 1800 sebelum Masihi. Tamadun India merangkumi dua bahagian utama benua kecil, iaitu nombor 1 Indo-Arya, kedua Dravida. Indo-Arya berasal dari India Utara, manakala Dravida daripada India Selatan. Benua kecil ini berada di antara lautan Hindi dengan pergunungan Himalaya. Sempadan yang menceraikan di antara utara dan selatan India adalah pergunungan Vindhya. Daya penerokaan tamadun ini ialah kedudukan geografi yang bersebelahan dengan tamadun Parsi di sebelah barat, manakala tamadun Cina di sebelah timur. Strategi geografi tamadun India yang terletak berdekatan tamadun Mesopotamia yang terletak 1,500 batu ke barat India. Kedudukan ini boleh dilihat sebagai satu faktor kewujudan tamadun India dan galakan kepada masyarakatnya untuk membuahkan pelbagai bentuk perkembangan yang kemudiannya menjadi dorongan kepada tamadun-tamadun lain di dunia. Sumbangan penting tamadun India terdiri daripada pelbagai aspek seperti bahasa dan kesusastraan, kesenian dan sains dan teknologi. Bahasa dan tulisan dalam tamadun India. Di negara India terdapat lebih kurang 325 bahasa dan 750 logat, malah hanya 14 bahasa rasmi dirasmikan menurut perlembagaan. Sebanyak 87% daripada masyarakat India menggunakan 14 bahasa rasmi ini. Bahasa rasmi ini merangkumi bahasa Hindi di mana 30%, bahasa Telugu 9%, bahasa Bengali 8%, Marathi 8%, bahasa Tamil 7%, bahasa Urdu 5%, bahasa Gujarati 5%, bahasa Kannada 4%, bahasa Malayalam 4%, bahasa Punjabi 3%, bahasa Assam 2%, bahasa Oriya 1% dan Kashmiri also
1%, dan lain-lain merangkumi sebanyak 13%. Bahasa-bahasa di India dibahagikan kepada dua kumpulan keluarga, iaitu Indo-Arya dan Dravida. Indo-Arya. Perkataan Indo berasal daripada perkataan Latin Indus yang merujuk elemen linguistik Sanskrit dalam kelompok bahasa purba Indo-Eropah. Indo berasaskan wibabas Sanskrit. Masyarakat Indo-Arya datang dari utara India yang merangkumi 94 bahasa dalam kumpulan mereka. Bahasa Sanskrit adalah bahasa rasmi pertuturan masyarakat Indo-Arya dan kelompoknya. Terdiri daripada bahasa Hindi, Punjabi, Gujarati, Bengali, dan lain-lain. Sanskrit menggambarkan bahasa medium pertuturan rasmi pada zaman Vedic. Ia juga disebut sebagai Vedic Sanskrit. Ini melambangkan medium penulisan atau pengarangan kitab Veda dan penjelasan falsafah India yang menggambarkan bahasa kitab suci Veda. Kitab-kitab Veda ini merangkumi kemuliaan yang digunakan dalam upacara. Ianya terdiri daripada 4 buah Veda, iaitu Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, dan Atharva Veda. Bahasa atau tulisan Sanskrit sangat terhad penggunaannya, di mana sifatnya agak rumit. Bahasa dan tulisan ini digunakan oleh golongan istana sahaja, iaitu golongan kelas atasan, di mana terdiri daripada Brahmin dan pemerintahan. Tulisan Sanskrit digunakan di dalam kelompok tertentu dan untuk upacara terpenting melibatkan upacara keagamaan. Tulisan dan bahasa ini dijadikan sebagai satu lurah antara golongan atasan dan golongan bawahan yang menjarakkan pertalian antara mereka. Bahasa atau tulisan ini dianggap seumpama satu bahasa yang agung dan terpelihara. Kajian mengatakan bahawa hanya kumpulan Brahmin yang dipercayai sistem kasta yang dibawa masuk oleh kebudayaan India. Sistem kasta itu menempatkan golongan Brahmin di murcu piramid kasta, diikuti oleh kasta-kasta lain. Justru tulisan atau bahasa Sanskrit ialah bahasa budaya yang tinggi mutunya, akan tetapi tidak mengandungi ciri-ciri lingua franca oleh sebab penggunaannya terhad. Sistem tulisan dalam kesusastraan Indo-Arya. Kesusastraan ini jelas kelihatan sebagai kesusastraan yang tertua dan terkemuka di India dan ditulis dalam bahasa Sanskrit. Karya ini paling berhasil dan jelas kelihatan pada zaman prasejarah. Lebih-lebih lagi, bahasa atau tulisan Sanskrit adalah bahasa rasmi dalam kelompok Indo-Arya. Justru perhatian diberikan kepada kesusastraan Sanskrit yang terdiri daripada kesusastraan Vedic, kesusastraan epik Mahabharata, Bhagavad Gita, kesusastraan Vedic berlaku antara tahun 1500 sebelum Masyihi sehingga 500 sebelum Masyihi. Merangkumi dua kumpulan, iaitu Shruti dan Smriti. Kesusastraan epik kebanyakan kandungan dharma mengenai keadilan yang mesti menjadi praktik setiap manusia. Karya ini bersifat panduan tanpa tafsiran tambahan dan bukan semua manusia dapat mengertinya. Manakala epik Mahabharata, epik ini dibuahkan oleh Yasa, seorang pujangga India yang terkenal pertengahan tahun 400 sebelum Masyihi dan 400 Masyihi. Karya ini adalah karya saja atau syair yang terpanjang di dunia. Asuhan menawan manusia supaya memaut pada janji dan menghindari perangai buruk dan amalan yang negatif. Bhagavad Gita pula adalah penulisan ini dalam satu corak kepatuhan hidup bagi insan untuk melaksanakan keizinan dan mengetahui Tuhan. Karya ini sebahagian daripada epik Mahabharata, di mana kandungan dalamnya merangkumi asuhan agama dalam bentuk falsafah. Manakala kumpulan Dravida adalah masyarakat berasal dari selatan India. Masyarakat ini mempunyai 23 bahasa dalam golongan mereka. Bahasa Tamil menjelma sebagai bahasa utama dan dasar masyarakat Dravida.
Bahasa ini merupakan bahasa yang paling uzur ditutur oleh orang India sebelum kedatangan orang Arya. Sistem tulisan dalam kesusastraan Dravida merangkumi dua kesusastraan Sanggam dan Tirukural. Kesusastraan Sanggam ialah sistem tulisan karya ini terdiri daripada dua himpunan utama, iaitu Etukottai dan Patupadu. Patupadu ialah himpunan nyanyian, manakala Etukai ialah antologi 8 buah penulisan yang bertajuk Aham dan Puram. Aham ialah emosi manusia, iaitu kasih sayang dan cinta, manakala Puram pula merangkumi komponen luar yang boleh nampak dengan mata kasar seperti kegagahan, kepahlawanan. Manakala Tirukural ditulis oleh Tiruvallukurar, kesusastraan ini adalah sastra klasik yang musta'ad dan uzur dalam kesusastraan Tamil. Penulisan ini menjadi kitab genggaman kumpulan masyarakat Tamil. Raja-raja Tamil Nadu menjadikan sebagai dasar dorongan dalam melaksanakan penguasaan yang adil dan patut. Tirukural mencirikan kualiti manusia dalam hidup yang menambahkan sikap manusia terhadap diri sendiri dan agama. Penulisan ini adalah karya yang mengandungi moral dan merangkumi asuhan-asuhan yang berhubungan dengan kebaikan, moral, cinta dan ketatanegaraan. Pandangan yang ditulis dalam Tirukural membawa status karya ini setaraf dengan penulis agung sastra-sastra lain di dunia. Sekian, terima kasih.